Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pagi ini insya-Allah kita akan belajar tentang subjek pendidikan jasmani. Okey, anak-anak tahun 3 harap bersedia. Ini cikgu kita nak sambung topik minggu lepas. Minggu lepas. Jadi, okey. Jadi ini kita belajar tentang pendidikan jasmani tahun 3. Okey, bersama dengan siapa? Syarul. Okey. Okey, unit kita nak belajar ni ialah unit 1 Gimnas Gemilang. Okey, kita nak belajar tentang unit 1 Gimnas Gemilang. Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu lah. Ada unit 1 Gimnas Gemilang. Sambil-sambil melihat video cikgu. Okey, baik. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Okey, unit 1 Gimnas Gemilang. Okey. Baik, kamu boleh saksikan keratan gambar ini juga terdapat dalam buku teks kamu, iaitu di mana berita kejayaan Gimnas Negara yang bertanding pada peringkat antarabangsa menggembirakan seluruh rakyat Malaysia. Jadi pada Sukan C ke-29 telah berlangsung daripada 19 hingga 30 bulan Ogos 2017. 2017 sekarang dah 2021. So dah lebih kurang 4 tahun dah berlalu. Jadi masa inilah kita berbangga dengan Gimnas negara kita, Gimnas wanita negara nak meraih pingat emas. Okey. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Jenis-jenis imbangan. Hari itu kita dah belajar tentang imbangan statik kan, dan juga kamu melihat video yang cikgu berikan imbangan-imbangan statik yang terdapat dalam video tersebut. Jadi hari ini kita tengok. Okey. Pertama, kita nak lihat pertama iaitu imbangan teguh. Imbangan teguh di mana kalau kita lihat dalam buku teks, Najmi dan rakan-rakan sedang belajar kemahiran imbangan. Mereka perlu mengawal posisi tubuh di atas tapak sokongan. Okey, mari lakukan kemahiran imbangan di bawah. Okey, jadi kita topik ialah dapat mengawal posisi tubuh di atas tapak sokongan. Okey, itu kita dah belajar tentang imbangan statik kan. Ini. Okey, contoh yang pertama iaitu imbangan dekam, di mana kamu boleh lihat iaitu tapak kita pelajar ini mengawal posisi badannya ini menggunakan dua tapak tangan dia saja. Nampak? Jadi tapak tangan saja dia mengawal posisi badan dia. Jadi kedua-dua kaki dia terangkat. Ini dipanggil imbangan dekam. Jadi kamu lihatlah tangan ni kena aku buat di mana tangan kedua-dua belah tangannya menyokong berat badan dia. Okey. Okey, yang seterusnya imbangan V berkembar. Kalau kita tengok video yang minggu lepas, dia imbangan V seorang saja. Ini kita tengok berkembar. So tengok kembar dua. Okey, di mana kalau kita lihat mereka sokongannya di mana? Di bahagian punggung dan juga ini bantuan tangan. Tangan erat kita pegang tangan kawan kita supaya kita dapat mengukuhkan posisi ataupun mengawal posisi tubuh badan kita. Okey, itu imbangan statik. Okey, imbangan statik yang seterusnya. Imbangan skala, iaitu di mana kalau kita lihat masih mereka berdua. Kalau seorang pun boleh, kalau berdua pun boleh kita tengok. Iaitu di mana tapak kaki mengawal imbangan sutu badan dan juga apabila kita buat secara berpasangan, tangan dan kaki memainkan
peranan. Dari mana sebelah kaki lagi dilunjurkan lurus ke belakang dan tangan yang tidak memegang dideparkan supaya badan kita dapat mengawal posisi badan kita. Tangan tu kita kembang. Itu memang asas lah kan. Kalau kita jalan atas titi pun atau jalan yang orang kata atas, kita naik atas bangku ke, kita secara automatik tangan kita mesti depart untuk mengimbangi badan kita supaya tidak jatuh. Okey. Tengok gambar seterusnya iaitu imbangan bertingkat. Di mana? Yang ni memang sukar sikit lah. Di mana orang yang ini, orang nombor 1 ni mestilah mempunyai kekuatan kaki yang baik. Di mana tengok pelajar yang kedua memijak bahagian paha dan sambil memegang tangan. Jadi orang yang pertama ni mesti mempunyai asas kedudukan yang kuat untuk mengawal berat badan pelajar kedua ni. Ini memang sukar sikit lah. Jadi kita tak galakkanlah lakukannya di rumah tanpa pengawasan guru. Sebab kalau kita lihat di sini, murid-murid lihat, di sini mereka ada menjaga keselamatan. Kita tengok mereka membuat di atas tilam. Jadi kita kalau di rumah ni kita tidak ada tilam yang nipis ni. Jadi bahaya, jatuh boleh mencederakan badan kamu. Jadi kita tengok secara dalam buku saja. Kita jangan praktik praktik sendirian ataupun dengan kawan kita cuba buat, jangan. Cuma kita belajar saja apa maksud-maksudnya ni. Okey. Yang penting kita menjaga keselamatan kita. Okey, kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya imbangan dinamik. Imbangan tadi kita belajar tentang statik, sekarang kita tengok dinamik. Apa itu dinamik? Okey, ini contoh imbangan dinamik iaitu jambatan panjang. Okey, kalau adik-adik perhatikan 3 langkah ni. Di mana yang pertama dia berada dalam kedudukan macam kita nak buat tekan tubi kan. Okey. Tangan ni, kalau kita lihat sokongan daripada kaki dan juga tangan. Okey, kemudian kita tengok pergerakan nombor 1. Tengok dia bergerakan yang ikut nak panah ni kan. Pergerakan nombor 1 ni cuba tengok. Kaki dia kekal. Tetapi tangan ni dia cuba buka, dia cuba meletak tangan ke hadapan. Bergerak ke hadapan macam jadi posisi yang kedua ni. Cuba tengok langkah kedua. Dia meluncur ke depan di mana kaki ini masih tidak bergerak, cuma tangan ni saja bergerak ke hadapan. Dan juga kita lihat yang ketiga macam mana tengok kedudukan dia. Okey, kamu tengok kedudukan dia ni lah. Dia jadi macam ni, macam jabatan tu tak? Di mana tangan ini dan juga hujung kaki ini menyokong badan dia. Okey, jadi nampak dia dapat imbangkan. Itu sebab kita panggil jabatan panjang. Okey, nampak? Pastikan titik tumpuan berat badan dapat mengawal keseimbangan beban tubuh semasa melakukan aktiviti. Jadi apa pun kita nak buat ni, dia kena mempunyai kekuatan kaki dan juga tangan untuk mengawal badan kita ni supaya dia boleh jadi macam ni. Jabatan panjang. Okey. Baik, kita akan pergi slide seterusnya. Baik, imbangan songsang pula. Tadi kita dah belajar statik, dinamik dan yang ketiga ialah songsang. Okey, imbangan songsang. Kita lihat di mana. Okey, kalau kita perhatikan ada seorang guru di sini dan manakala seorang pelajar. Cuba tengok anak panahnya. Dia duduk dalam kedudukan macam nak bercangkuk, dia menggunakan kekuatannya berdasar daripada tangannya. Okey, tangan dia berada di sini. Kaki tu, dia letakkan kedua tapak tangan di lantai, lejang kedua kaki. Maksudnya dia akan cuba angkat kedua-dua belah kakinya dan guru ini menjadi sokongan untuk mengawal keselamatan dia daripada dia terbalik ke belakang. Nampak? Kita tengok yang kedua. Dia ulang lakukan lejang tu beberapa kali sehingga
kita yakin lah nak lakukan imbangan. Kalau kata dulu di rumah ni, kalau kata orang dewasa kita boleh buat dekat dinding, tapi untuk kanak-kanak ni kita perlukan seorang orang dewasa untuk menjaga. Okey. Bila kamu tengok nombor 2 ni, nampak kedudukan cikgu tersebut. Dia memegang kaki pelajar tersebut supaya pelajar itu tidak jatuh ke belakang ataupun dia mungkin tangan dia tak kuat, kepala dia boleh terhantuk di lantai. Jadi tengok, nampak. Dan yang ketiga, dia kekalkan lakukan imbangan. Ini kalau kita lihat yang gimnastik ni ada kan. Kalau kita tengok dalam pertandingan yang profesional lah, mereka akan berpusing di tangan. Tangan ni mesti kuat. Okey, ini dia contoh-contoh imbangan. Kita ada belajar imbangan statik, kita ada belajar imbangan, kita tahu daripada imbangan dinamik, dan yang ketiga imbangan sungsang. Jadi ini kesinambungan daripada mata belajar kita buat yang minggu lepas tu kan, cikgu tunjuk video. Masih ramai yang masih tidak menghantar tugasan, dia tak apa. Okey, kita belajar tentang ini, kita sambung saja. So, cikgu harap dapatlah untuk pagi ni. Topik ni biasa saja. Kita ambil yang tajuk imbangan saja dulu. Kalau kita imbang kembali tadi, cikgu harap kamu dapat laksanakan lah. Jadi hari ni cikgu harap kamu dapat tunjuk video macam mana nak buat imbangan dekam saja. Imbangan dekam. Imbangan lain dekam saja. Okey, cuba. Itu saja. Okey, cakap ini saja. Untuk pagi ni, kita jumpa lagi pada lain rancangan. Baik, jaga diri. Okey, bye. Okey, baik. Sambungan sedikit. Cikgu lupa. Okey, selepas video ni, cikgu akan bagi satu latihan tambahan. Kamu cuba buat dalam buku. Latihan inilah. Okey. Pertama, kamu tonton video tu yang cikgu bagi. Video yang cikgu bagi tu lah. Iaitu dalam slide ni lah. Contoh slide ni. Kamu tengok jenis-jenis imbangan. Kemudian nanti cikgu akan bagi tugasan yang berkaitan dengan topik kita pada pagi ni. Kemudian tugasan tu kamu boleh buat dalam buku tulis. Kalau ada buku tulis lah. Kalau tidak ada buku tulis, buat dalam kertas kosong. Tak apa. Ataupun buku lama. Okey, tak ada masalah. Kemudian apabila dah siap, boleh tangkap gambar latihan itu dan hantar kepada cikgu. WhatsApp cikgu personal lah. Ini buat saja. Jadi kita ada tempoh seminggu. Sikit saja cikgu akan bagi latihan. Tak banyak. Kamu siapkan. Cuba buat. Cikgu nak, siapa yang buat, cikgu nak tanda. Siapkan supaya kita tahulah siapa yang buat kerja, siapa tak buat. Supaya ini adalah pentaksiran. Cikgu boleh beri pentaksiran berasaskan prestasi kamu lah. Jadi ini penting juga. Walaupun dia subjek pendidikan jasmani, tetapi untuk sekarang ni kita nak siapa yang buat kerja tu, kita akan bagilah, kita nilai dia punya prestasi. Jadi cikgu harap kamu dapat laksanakan. Itu saja sambungan cikgu skip. Jadi cikgu harap kamu dapat laksanakan tugasan tersebut. Mudah saja. Yang penting tonton video tu. Tonton video, tengok betul-betul, kemudian nanti soalannya cikgu akan postkan selepas video tersebut. Jadi kamu boleh, sama ada kamu nak boleh cetak, kalau tak boleh cetak, kamu boleh tak perlu lukis, kamu tuliskan saja. Nombor 1 apa dia, nombor 2 apa dia jawapan dia, nombor 3 apa jawapan dia. Itu saja dalam buku tulis kamu ataupun kertas kosong. Okey, itu saja. Jadi rasanya senang ya nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.